Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita mengusi pimpinan keadilan PAS yang ada, sahabat saya lama sudah Subki Latif pun ada, General pun ada. Nak perang sungguh buat Sudah Saifuddin Nasution, Osman dan Mano Manuti dan Mustafa Kamil Ayub dan semua nak sebut ramai ni. Muhaimin, ketua PAS ini dan kawan-kawan. Alhamdulillah, ambil ramai sungguh ni. Ada apa? Dengar kata Felkra ni kubu UMNO kan? Saya dengar kata mungkin silap. Kemudian takkan tak tonton TV3 baca utusan? TV3 tiap malam dia sebut jangan duk benar pengkhianat Pakatan Rakyat ni, jangan. Kata dia jangan. Dia nak nasihat jangan keliru kata. Orang ini akan menyesatkan akidah apa sesat semua. Dia tak dengar nasihat TV3 ini nampak ni. Maknanya saya syukur kepada Allah SWT. Apa maknanya? Maknanya rakyat ni segar, tak bodoh. Ini yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi Thawrah Sya'ab. Thawrah Sya'ab ini kebangkitan rakyat. Ini bukan sebab Anwar ke, Dr. Hadi ke, Kit Siang ke, DAP ke, PAS ke, keadilan. Tak, lebih dari itu. Ini kesedaran daripada hati nurani damai rakyat bangkit untuk pertahankan hak mereka. Dalam Thawrah Sya'ab karya Qaradawi, dia kata kesedaran ini tercetus dari hasrat nak bawa perubahan. Yang dia kata hurriyah, kerana manusia ini dilahirkan untuk bebas dari kezaliman, bebas daripada penindasan, menolak syirik, mengisbatkan Allah, untuk melahirkan kebebasan kerana tunduknya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba Tuhan itu dia tak takut kepada manusia, tak terpedaya dengan televisyen, tak tunduk kerana BRIN. Dia hamba Tuhan itu, dia boleh berjalan di muka bumi dengan yakin. Itu dia hamba Tuhan. Hamba hina, kecil, kerdil pada Tuhan, bukan pada manusia, bukan pada pangkat, bukan pada jawatan, bukan pada wang, bukan pada projek. Hamba Tuhan. Kalau tunduk kepada Allah, maka yang lain garisnya itu jalan. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia akan cukup yakin. Dia tak payah masuk universiti. Dia tak payah ada kekayaan. Dia mungkin peneroka kecil, dia mungkin orang miskin, tetapi dia harga diri dan maruah dia sebab dia itu hamba Allah, ibadur rahman. Tapi kalau dia profesor, pengampu Profesor Kangkung, dia ada orang kaya, hidupnya dengan rasuah dan zalim, dia penguasa, angkuh, takabur, maka dia itu tidak layak dan memang hina di sisi Allah. Sebab itu kita kena ingat, bila Qaradawi kupas dalam Thawrah Sya'ab yang Abim terjemah sebagai kebangkitan rakyat, dia seru umat Islam supaya kembalikan semangat hurriyah, kebebasan. Yang kedua, wal izzah, kekuatan, rasa bahagia, kemenangan mereka. Ketiga, wal karamah, kerana manusia itu diangkat darjat mereka, bukan sebagai kuli, bukan sebagai hamba, tetapi hambanya hanya pada Allah. Dan karamah insaniyah itu kemuliaan insan. Yang hina itu kita sendiri, nak hina kita. Bagaimana mulia insan? Kita tahu dan kita belajar juzul amma daripada awal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
thumma radadnahu asfala safilin. Allah angkat kita kalau baik itu amat baik, lebih tinggi daripada para malaikat. Dengan ibadah kita, dengan akidah kita, dengan akhlak kita, dengan ruh jihad kita. Tetapi Allah pun turunkan darjat kita. Asfala safilin, the lowest of the low, paling hina, lebih teruk daripada haiwan. Ini peringatan kepada kita. Sebab itu Allah peringatkan dalam perjuangan ini, Syekh Qaradawi rujuk Quran mengingatkan kita supaya angkat darjat. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat umat manusia Bani Adam. Kita di sini biasalah kalau cakap di Kuala Lumpur pasal ulang sawah dia tak tahu. Tapi di sini kita tahu ulang sawah. Kalau dia makan kambing seekor, dia cuti seminggu. Ya, kenyang, tenang lah, kenyang, tampak lah. Tapi kalau manusia yang rasuah, balak dia angkut, projek dia angkut, saham dia angkut, tanah dia angkut, lembu pun dia angkut. Ya. Mana ada hak dia? Bagi tahu tak? Mana hak dia? Tak ada had. Suki tahu, dia ada salah seorang pakar ekonomi, nama. Tapi cakap di sini, ini standard je lah. Mustafa naik kereta, dia kata, dia cakap dia kampung gajah. Dia pasal salak ni, dia kena standard dengan tinggi sini. Bunyi tu bergelok, awak faham tak? Ada, saya nak sebut sini, pakar ekonomi terkenal antarabangsa, nama dia Mansur Olsen. Saya nak cerita, saya ni punya style sekarang ni, saya dah ubah. Kerana orang kata kat saya tak nak dengar lah. Dia kata, Anwar, you cakap orang kampung ni jangan tinggi-tinggi, jangan pasal ekonomi, utang semua tak payah. Cakap pasal harga beras, gula. Harga dah betul, hanya orang kampung kau bodoh macam. Utang negara dia apa kena bayar? Kita tak boleh kata orang Kuala Lumpur dia cerdik, profesor dia cerdik, profesor yang pengampung pun ramai. Ya, yang saya sebut sebagai profesor kangkung. Jadi kita kena latih supaya dan faham, orang boleh faham. Takkan dia tak boleh faham. Gaji 1,000, belanja sebulan 3,000. Tak boleh, negara pun macam tu juga. Jadi sebab itu kita jangan ada anggapan orang kampung ni tak kerti. Masalah kita lawan UMNO ni, dia ingat orang kampung bodoh. Dia tak tahu orang kampung cerdik pada dia. Nak tahu tak tahu, tengok pilihan raya ni, siapa cerdik. TV3 cerdik ke rakyat cerdik? InsyaAllah, saya yakin. Saya yakin semua-semua ni. Betul, tengok lah. Dia cakap berakhir. Jadi Mansur Olsen ni kata, dulu, zaman-zaman dulu, lanun-lanun ni dia tak main setiap hari. Dia main setahun sekali. Lanun menemai kampung ni, ada perompak, lembu ke, kambing ke, harta rakyat dirampai habis. Kemudian dia tinggal kita setahun. Tahun depan dia serang pula. Tapi lanun moden kata dia. Siapa kata Mansur Olsen. Kalau syarah sebut Mansur Olsen, orang kata ini pandai sungguh buat. Sebut dia lah. Mansur Olsen kata lanun moden ini, perompak-perompak sekarang modern robbers kata dia. Dia rompak tiap minit. Umpamanya bagi elektrik penswastaan kepada tempat syarikat besar, 2 yang syarikat judi, 2 lagi yang lain. Genting Sanyen, Genting, syarikat Genting, Genting Sanyen. Kerajaan UMNO bagi kat dia. Ni untuk elektrik ni, dia menyala, dia bayar. Bayar apa bayar tukar judi tu? Hidup Melayu. Satu lagi Tanjung. Tanjung ini dipunyai oleh Ananda Krishnan, adik angkat Mahathir. Dia punya Tanjung ini syarikat judi yang dia bagi lesen oleh Mahathir dan Daim. Untung dia bilion ringgit. Dia panggil sweepstakes. Lepas daripada tu, bagi dia pula elektrik, PD Power. Untung bilion ringgit 1 tahun. Yang ketiga, YTL, Yue Tengle, daripada Pakar Terengganu sampai Pasir Gudang Johor. Saya nak dengar ni, UMNO dengar. Menjawab, jangan kata aku fitnah. Tarik amat. Ada UMNO mereka apa? Saya nak pergi ada YTL. Saya tak fitnah. Sabar. Terima kasih. Untuk dia sabar ni.
Kalau tidak happy lah. Dan dok fitnah kita. Bohong apa saya ini fakta. Saya tak. Allah. Saya. Astagfirullah. Saya masuk penjara kena pukul tengah mati, kena terlanjang, kena hina tiap malam. Orang fitnah. UMNO fitnah saya. Takkan saya nak fitnah orang apa artinya? Saya bagi fakta ini yang ada dokumennya. YTL ini Yotengli dah bilion untung. Baru ni Najib bagi lagi 6 bilion ringgit kontrak pendidikan Kementerian Pelajaran, e-learning, IT. Bagi kat token ni ambil syarikat orang putih jaga untuk sekolah kita, kurikulum. Tak ada ke Melayu yang tahu IT, tak ada ke Cina yang tahu, tak ada ke India Dayak tahu, tak ada kumpul mereka boleh buat. Tak, bagi kat token Cina ni, bagi kat England, syarikat Inggeris. Jadi saudara, itu yang ketiga. Untung bilion. Orang tanya macam mana YTL dulu untung? Dia beli minyak dan gas daripada Petronas harga murah. Dia jual ke TNB harga mahal. TNB berkena meter kita, kita berkena bayar mahal. Hidup Melayu. Yang bayar kita. Sebab itu saya tengok orang dia marah dengan saya. Saya bukan kerja saya maki UMNO, tak. Saya tak lawan lagi UMNO di bawah, saya tak gaduh. Rosmah dah, saya tak maki. Rosmah pun saya tak marah. Tapi ini prinsip. Lagi kalau serahkan dia macam tu lah. Ini yang Mansur Olsen kata, dia rompak tiap minit. Karena bila kena elektrik tu kena charge, kita pasang aja. Tiap minit 24 jam. Dia rompak kita tanpa kita sedar. Untung berbilion ringgit. Yang keempat, Malakoff Syed Mokhtar. Oh, ada kat Melayu seorang bagi dia. Tapi dia juga beras, dia juga gula, dia juga elektrik, dia juga kereta Proton, dia juga kereta api KTM, dia juga Puspakom, dia juga lapangan terbang Pulau Pinang, dia juga pelabuhan Senai, pelabuhan kan, lapangan terbang Senai dan pelabuhan Pulau Pinang dan pelabuhan Tanjung Pelepas. Mana ada negara di dunia yang kerajaan bagi kat seorang puluh-puluh? Tak ada. Saya tanya di parlimen. Saya mau tanya Ketua Bangkang kan? Ketua Bangkang. Sebentar ni, lepas tu kita tukar. Saya nak tanya Menteri Kewangan, Perdana Menteri, mengapa takut sangat pada seorang bernama Syed Mokhtar? Dia minta semua kamu bagi. Saya bangkit tanya aja. Najib habis fan terus keluar cepat-cepat. Ya, tak berani. Dia kreativiti seorang-seorang. Bukan main hebat Presiden UMNO dengan ini melarang ini. Anwar tak moral, Anwar tak berani. Ini Pak Togoni Aziz tak faham kamu. Togoni Aziz dia orang ni dah bagi, Allah pun bagi kat Kristian kau pakai. Jadi apa tak faham kamu? Yang faham siapa? Najib Mullah semua. Apa senyum-senyum gelak-gelak? Pakar-pakar dia apa ya? Baik. Jadi tak boleh. Baik, dia Melayu, kita bangga. Saya bangga Melayu, alhamdulillah. Tapi dia dapat gula. Dia naik 4 kali. Kita yang bayar. Yang untung dia berbilion. Ni Melayu macam mana macam ni? Berat. Orang pernah nampak dia tak? Daripada Kedah sampai sini, Sampai Selangor. Krian, Selangor. Siapa pernah nampak ni? 95% Melayu. Melayu mana? Melayu kategori pendapatan miskin. Siapa dapat syarikat beras ini? Syed Mokhtar. Untung berapa satu tahun? 500 juta. 5 tahun dia ambil beras ini. Saya nak tanya, pendapatan penanam padi, sawah padi naik atau tidak? Tak. Ada apa tu? Sokong UMNO siapa? Tapi tak sokong lah. Apa kata tak sokong, kalah macam mana? 2013 menang. Okey. Jadi sebab itu saya kata, kita kena fikir, ada orang kata, oh ini perkara besar, orang tak faham. Tak, perswastaan kena kita. Baik, dia kata, kalau tukar kerajaan, apa nak buat apa? Saya astagfirullahaladzim, tak berani takabur. Tapi saya nak beritahu dengan Katalah insya Allah kita masuk Putrajaya.
Lepas itu kita panggil syarikat lembu ni, NFC. Pasal apa? Ambil 256 juta. Baik, kita dengar. Tapi kadang-kadang saya heran. Saya dulu pernah UMNO lama. Suki marah sampai keluar tak habis. Dan awak dia kawan baik. Saudara, dah 256 juta. Duit siapa? Rakyat yang paling miskin. Rakyat jaga lembu. Ya, orang India, orang Melayu, mengali yang jaga lembu tu orang miskin. Ya, saudara, fikir macam mana? Sanggupkah kita? Tak malu ke? Katalah saya masuk Menteri UMNO lagi, saya abang betul-betul. Saya malu tak pergi kampung. Kita akan menjalankan pembangunan bagi masyarakat Melayu kita. Orang tengok muka hang cakap betul. Duit penternak lembu. Duit orang jaga lembu apa-apa. Tibai ya. Sudah. Ya. Tapi boleh bila dia mari kita wanita UMNO, mari kita wanita UMNO Malaysia, mari ke kawasan mana? Pasir Salah, okey. Baik, Pasir Salah ni ketua wanita pun hati sila. Terima kasih Encik sudi datang. Memang terima kasih Datuk tu. Nanti tolong kita curilah lembu lagi. Macam mana? Maruah itu saya kata kita pertama yang Kardawi dapat sebut. Hurriyah, kembali maruah and human dignity, karamah insaniyah, dan akhirnya adalah. Kalau kau tak ada karamah macam tu, orang curi dan terang-terang. Oh fitnah apa? 256 juta ambil wang penternak lembu. Saya nak bagi tahu saya, lawan tetap. Mana boleh kita biar macam tu? Ada maruah, jangan ingat kita miskin, tak pandai gunung. Mana boleh? Ada TV3 cerita pasal ni? Ada utusan cerita pasal ni? Sebab apa dengan orang Melayu ni bodoh? Saya menyampah mereka kerana dia berbodohkan orang Melayu. Aku orang Melayu. Aku besar dengan bangga budaya saya. Dan kita dibesarkan dengan semangat dan kesedaran agama. Saya menuat dengan orang yang hina bangsa saya. Betul yang saya nak beritahu. Apa tak malu-malu, biar aku nak lawan. Ayah lawan nama. Tu main pasal salah tukar macam Lawan, tetap lawan Datuk. jangan betul. Mana boleh. Dan saya heran ya, bila datang masih wanita UMNO, masih ya Allah menyampah. Itu ketua wanita UMNO Malaysia. Dan ini menjadi saya Fudin Nasution lagi dia lagi detail lagi keterangan dia lah. Ya. Baik. Saya nak tambung ketua wanita UMNO Selangor. Ya tadi wanita UMNO Malaysia. Ketua wanita UMNO Selangor masa akhir Toyo dapat berapa tanah? 226 ekar. Ya. Abang dapat berapa ekar? 1 ekar pun tak nak. 1 ekar tak ada. 226 ekar. Baik. Duit tak ada. Pergi jumpa Najib. Najib ni memang Perdana Menteri yang baik. Kalau ketua wanita UMNO pergi jumpa dia dandan, dapat jumpa. Yang saya tahu 2 orang yang dia layan sungguh-sungguh. Pertama Saiful dulu. Yang kedua Raja Rupiah, ketua wanita UMNO Selangor. Raja Rupiah. Berapa? 160 juta ringgit. Duit siapa? Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Curi mana? Ya, Bostik. Ada apa tentera sini? Ada. UMNO lagi dah. Abang betul ya? Tak ada lah Datuk. Abang betul ya? Masih pegang di UMNO lagi. Ada. Duit bekas tentera ni apa dah? Kejar warung, buka kedai warung. Bawa taksi, pemilik taksi UMNO punya. Ketua bahagian UMNO ada yang 250 pemik. Ketua pemuda UMNO 15 pemik. Bekas menteri UMNO 30 pemik. Ini negeri ni bapa apa semua punya. Yang bawa taksi ni bekas pencen tentera ni yang General Hadi tadi mengamuk atas saya tu. Ya. Hidup Melayu. Saya betul-betul saya cakap dengan orang kata dengan ras, dengan hati. Betul. Ada orang kata no, jangan semangat, jangan gap. Tak.
Ini perasaan saya tak setuju. Nak kaya lah, buat kerja. Pasal apa ambil duit ayah? Hak besar tu ambil. Bawa taksi. Orang bawa taksi, ini orang susah. Bekas tentera ni bawa taksi. Ada jadi jaga di Kuala Lumpur. Banyak ada. Ya, ramai. Kerja apa? Jaga. Berapa gaji? RM750. Yang Raja Rupiah Ketua Wanita Selangor, bila dia berkawat masuk tentera bila? Bila dia masuk hutan bila? Dia kawan dengan Najib. Kalau ada Najib tanpa kata, aku tak kata. 160 juta. Tu pun ada bekas tentera Sukarno lagi. Ada yang gelap tu Sukarno, abang kata. Yang cerah ni dah ada tak? Tak ada. Okay. Dah masuk Pakatan Rakyat. Jadi tak mungkin. Ya. Sebab itu, lah ni, sekarang ni, kita tengok, ada kesedaran baru. Dan sejarah kita, pilihan raya pertama tahun 55 sebelum merdeka, sampai sekarang, mana pernah dengar, itu Allah punya kuasa. Jangan ingat kita pandai. Jangan ingat kita berpengaruh. Dah. Ini berkat doa. Saya masih ingat, saya ulang banyak kali dulu. Tok Roni Aziz dulu dengan sedih dia cakap dengan saya, dia kata no, just sabar. Dia kata jaga kesihatan, sabar. Dia kata kalau calai-calai orang relai lah. Dia kata kalau calai-calai orang ada relai. Tapi dia kata sebab, kata dia, orang doa tu. Dia sebut ayat Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Jangan ingat lain, tetapi ingat Rabbuna Allah, kekuatan Allah SWT yang akan menentukan. Dan tsumma istaqamu, kamu kena istiqamah. Jangan nunggu, jangan nunggu kita akan lawan, lepas tu dapat sejuta balik. Harap. Jadi sebab itu ni semangat ni esok main beri 500. Terima kasih yang berhormat. Ya Allah, terima kasih, tak payah main cium-cium tangan beri 500. Duit hampa, ambil Cium tangan lagi. Terima kasih. Ini adab budaya Melayu, adab agama, dia tak ada salah terima kasih. Tapi kita pun tahu baca pandai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita syukur nikmat Allah. Terima kasih pada manusia, tapi syukur nikmat Allah. Maknanya jangan langgar hukum Allah itu. Yang ni saya sebut tadi, contoh Ketua Wanita UMNO Selangor. Ini yang kita tahu. Yang Perak ni Mustafa Makno lebih makrif, Muhaimin lebih tahu masalah Perak. Tanah, kekayaan, ini rampai oleh mereka. Kita tahu. Jadi saya tak mau sentuh banyak Perak. Tapi dasar nak tengok sistem tu sama. Sudah tak boleh. Yang salahnya, masalahnya kita. Kita rasa macam tak berani, tak ada kekuatan. Tidak ada cukup kekuatan untuk nak lawan. Kita rasa kita terlalu lemah dan dhaif. Kita rasa mustahil kita boleh lawan dengan seluruh kekuatan. Ada orang kawan-kawan saya nasihat saya, dia kata, lawan siapa ni? Kerajaan, polis, peguam negara, hakim, wang ringgit, toke-toke besar. Tapi kita belajar Islam. Musa lawan Fir'aun. Saya tak kata mereka ni Fir'aun dan kita, tapi contoh itu penting. Tapi kita belajar agama tak apply dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu saya kata keterlanjuran ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya juga tidak bawa pendapat mengatakan bahawa saya nak kata UMNO ni semua tak betul. Tak. Ada jalan dibuat, lettering ada, sekolah ada, masjid ada. Kebanyakan macam tu. Biasa, tak apa. Tetapi kerosakan, fasad itu keterlaluan. Nak tahu rosak tak rosak, tonton aja televisyen, TV3, berita. Sepenuhnya dengan fitnah, tak ada langsung kerja tiap malam aibkan orang.
Sudah. Tak kira benar tak benar. Dia lupa, dia anggap dia Tuhan. Dia anggap dia kuasa seperti kuasa Firaun. Dia boleh tentu semua. Sudah, dia salah besar. Ingat, kita bagi contoh. Saya kata tadi, mana pernah dalam sejarah kita, mula-mula di Setiawangsa, 4 jeneral sokong Pakatan Rakyat. Ya. Jeneral Ghafir itu nombor 2 Panglima Tentera Darat Malaysia. Ya, nombor 2, 3 bintang. Bawa tim pasukan pejuang pergi ke Namibia. Brigadier Jeneral Hadi, dia juru terbang pesawat pejuang. Dia tahu Sukhoi tak boleh terbang. Laksmana Imran, Admiral Angkatan Laut di Raja Malaysia. Dan Brigadier Jeneral Najmi Haji Ahmad Kagat. Empat ni masa di Setiawangsa kata, kami dengan ini telah muafakat minta rakyat terutama tentera dan bekas tentera bangkit, berjuang, tolak UMNO Barisan Nasional dan letakkan Pakatan Rakyat dalam kerajaan di Putrajaya. Sebelum itu saya panggil Ghafir, saya tanya Ghafir, betul kan ni? Dia betul. Pasal apa? Dia kata jasa pertahanan negara. Beli senjata 200 juta, dia pecah 300 juta. Beli ikut orang politik, tak tanya pakar-pakar. Rosak negara kita. Ya. Kebajikan askar-askar ni tak dijaga. Dia kata saya general, tak apa. Tapi yang mana nak buat saya? Rumah dia duduk, camp dia duduk, pencin. Dia kata saya jumpa jaga. Saya juga bekas komando, kata dia. Jaga kerja security. Dia kata saya rasa Malu. ya, kalau negeri ini miskin tak apa. Kemudian saya tengok Raja Rupiah dapat sahaja 60 juta. Nak harap UMNO, dia kata ini dia sikap dia. Jadi ini pendirian PAN. Minggu lalu, hari Isnin tak, hari Rabu, Tan Sri Jeneral Hashim, Panglima Tentera Darat, nomor 1 Tentera Darat di Malaysia, 4 bintang. Kalau satu Wahid. Dia mai jumpa, kata saya juga nak sertai para jeneral saya juga nak berjuang di medan politik sekarang, nak sedarkan rakyat dan nak pastikan peralihan kuasa bila Pakatan Rakyat menang itu berlaku dengan aman dan tentram. Itu saya heran dengan bekas tentera Korporal seorang Matampur masih lagi UMNO. Ya. Saya kata tak boleh. Kalau Pakatan Rakyat ni menang di Melayu, nak pergi mana? Dia takut lah tu. Takut. Bukan saya takut, orang faham. Ya, bengong apa lah, apa kasar sini. Jadi Betul, bengong. baik, orang tanya sekarang, kita nak buat apa? Saya kata, insyaAllah doa susah. Ya. Kita menang, panggil ni keluarga Syarizat ni, lembu kondo. Ya. Jadi kita ambil dia kata 56 juta. Dia kata, oh, masuk je. Dah, jangan kerja kita. Jangan kerja dia dendam. Dah. Jangan duk kira ada marah orang dendam. Jangan. Saya tahu orang Pasir Salak memang panglima. Saya tahu. Bos mafia. Kau macam tahu. Ingat dulu dia tak dengar rezeki. Masa banjir tahun 70, tu banjir besar 71. DO datang dengan seluar pendek dengan stokin dengan pipe. Pergi jumpa orang kampung. Ya, marah dan ajak sana yang di sini. Bantuan tak sampai. Orang kampung kata, Tuan, ya, kamu tahu Tuan Mat mati mana? Saya nak beritahu DO tu sendiri cerita kat saya. Dia kata, Anwar, aku lepas masa itu aku betul-betul insaf. Aku ingat aku DO. Dia cerita, orang tu jangan bahasa salah. Kau tahu Tuan Mat mati mana? Masih salah. Pasal sana. Tu pun kalah lagi peh dengan kalah. Dulu. Sekarang insyaAllah ya, kerana Dewan Undangan Negeri Kampung Gajah ni pas, bagi jawab dia, mesti kita pasti
pastikan menang dengan cukup baik. Parlemen sekarang fungsinya keadilan. Dan saya dari kesempatan kita letak calon yang cukup kuat, kita letak Mustafa Kamil Ayub sebagai calon. Dia pengalaman, dia salah satu pemimpin kanan kita, pengalaman dalam negeri, pengalaman internasional semua dah ada. Ya nak Pemimpin kabarnya. kerja dan penyembang. Okey. Tuan-tuan kena nak Jack lebih tak boleh, dia menang dulu. Tadi dia Jack lebih dengan menteri apa, menteri kanan saya susah boleh jalan. Baik. Saya nak kata kita menang insya-Allah, kita panggil. Kita panggil dengan hormat. Syarizat dan keluarga dia. Betul kamu ambil duit malak dia kata 56 juta aja. Duit apa? Duit penternak lembu. Baik. Bagi balik kepada rakyat. Tiap penternak lembu dapat balik uang itu. Kalau tidak, kami ambil tindakan. Masuk penjara sama dia. Ya. Sudah ingat Najib boleh buat tentu? Tak boleh. Tak berani. Rakyat rupiah 160 juta uang siapa? Rakyat. Wang lembaga tabung angkatan tentera bawah state. Baik. Tak kembalikan wang itu, aku nak pastikan askar-askar pencen ini dapat habuan daripada hati-hati dan bukan pemimpin-pemimpin UMNO. Ada bukan? Ini nak sokong UMNO kita? Tak. Aku heran. Saya tak heran kalau orang kaya, ya, ketua-ketua UMNO yang kaya-kaya sokong UMNO, saya tak heran. Ya, kenapa memang dia kaya dengan UMNO? Kontrak ada, syarikat ada, rumah sini, rumah London, rumah memang dia kaya. Memang kaya betul. Ni ada dongeng di bawah sokong sewa. Macam bendera. Macam bendera marah lah tu. Sikat dalam ni. Saya pergi Melaka, Baling Batu. Ya, teruk. Baling Batu. Roger Perkasa. Masih baik saya tak kenal lah, tapi percik dia tu masuk kena badan. Pagi esok tu Azizah kutip lagi tu. Sampai kacau tu. Mujurlah bini sayang. Hari dah sampai jumpa abang. Oh, takut ni tenggelam. Kacau ni. Itu sudah. Ini yang kita boleh buat. Nah, ini siapa yang garang? Saya Dr. Mahathir. UMNO. Dr. Mahathir ni saya tak mau kacau. Dia pun tak larat. Umur dia 87. 87. Saya kata Mahathir, kira duit cukup lah. Dia nak kacau kita. Padahal orang kata, dia sebab menyebabkan saya ditangkap penjara 6 tahun. Dihina. Diaibkan. Kemudian dipukul. Tengah mati. Bila pukul pula, sendiri pukul. Haram. Haram jadah tu. Kemudian, tak habis lagi. Marah tak habis lagi. Kata saya. Tapi, kononnya nak jaga kepentingan Melayu. Pejuang Melayu. Saya nak bagi tahu saudara. Dia penasihat Petronas. Anak dia kontrak Petronas berbilion ringgit. Sehingga Mozani itu di antara top 15 rakyat yang paling kaya di Malaysia. Apa anak orang Pasir Salak ni bengong, bodoh, tak ada pengajian, tak masuk universiti? Pasal apa anak kita tak dapat sedikit pun? Pasal apa anak dia sampai bilion-bilion ringgit? Negeri ni negeri Pak Hang ke? Ya. Abang putih tu. Ingat aku Najib. Najib mana berani Najib? Ya, Najib. Saya kata, saya nak hukum Mahathir. Tak. Nak tangkap Mahathir. Tak. Maafkan Mahathir. Dah maaf dah. Apa tak maaf boleh pasal aku dah maaf dia. Baik. Dah betul. Saya tak mau dendam. Saya tahu dendam ni penyakit hati tak habis. Kalau dendam, bukan tak jadi kerja. Saya nak kerja. Saya nak gunakan kuasa yang ada, insya-Allah, tadbir negara dan tata kelola yang baik. Hapuskan rasuah dan bela nasib rakyat dan bangsa. Saya bukan nak dendam. Tapi saya nak bagi tahu Mahathir, aku bukan Najib. Bukan beras gamping. Ya, saya bukan Najib. Ya, Anwar. Kita ambil alih kuasa Putrajaya, kita batalkan, tidak benarkan lagi kontrak bilion-bilion pergi ke anak Mahathir. Tak nak bagi kepada rakyat. Ingat Najib berani? Najib benar Putrajaya. Ingat dia berani panggil Mahathir. Minta maaf, saya nak potong kontrak ini pasal seorang tak boleh, kena bagi ke oleh kamu. Tak berani. Itu bezanya Mahathir dengan Najib. Ya, tak berani. Ingat Najib berani
pergi syarikat, bagi balik duit. Betul rupiah, bagi balik uang. Nah, pemimpin ni dia kena berani. Bukan berani cakap TV3 maki orang. Dia kena berani sudah. Ya, sama-sama bawa pencuri. Oh dia. Sama-sama Oh ya. pempak. ini saya harap akan berlaku insyaAllah. Satu lagi anak dia kita tahu. Syarikat apa? Alah. Ada bayangkan. Mana di Imam UMNO? Mana di Ustaz UMNO? Ada abang Ustaz? Ada Ustaz UMNO bagi akad tangan Ustaz? Ada. Ada. Yang belakang-belakang ada ke belakang? Yang mana boleh? Kalau kita orang bawah ni salah sikit bukan main. Wah, ini mana fatwa buat lagu ni bukan main. Ini syarikat Arab. Pemimpin UMNO keluarga ada syarikat Arab terbesar di Asia Tenggara, San Miguel. Beli pada tahun 2010 harga 2,9 juta ringgit. Ya, 2,9 bilion ringgit San Miguel. Baik. Kemudian saya nak tanya, pertama beli Arab. Jelas haram. Agak Ustaz UMNO. Batu Bari. Ya, agak Ustaz UMNO. Tak boleh, tak berani. Cuba anak muda buat silap. Wah, bukan main. Sat lagi. Ulama, cari ustaz, bukan mega. Utusan bermuka surat depan. Ingat masa budak muda minum bir di park. Oh, utusan. Ini tak boleh. Mana boleh anak muda minum arak. Ini pemimpin UMNO bukan Betul bukan kelang. Seluruh syarikat puluh kelang arak. Ada suara? Tak ada. Ada TV3 tegur? Ada utusan tegur? Ada utusan ustaz tegur? Ustaz UMNO. Tak payah tegur. Ini sudah. Sebab itu saya kata tak boleh. Tuan T. Sekarang ini habis-habis saya. Lahadatul Anwar juga. Jadi nama saya Anwar Ibrahim, bukan Anwar Sultan Kiram. Pasal Raja Sulu. Anwar aku jumpa Raja Sulu. Saya tak jumpa Raja Sulu. Oh, dia kata akhbar Filipina sebut. Akhbar Filipina tanya, ada tak Anwar jumpa Raja Sulu? Kemudian akhbar Filipina tu buat interview saya, surat khabar dan radio 40 minit. Bagi peluang ke saya jelaskan dan tolak berita itu. TV3 utusan ambil berita itu, kata Anwar ada jumpa Sultan Sulu. Dia tambah dan Anwar sokong serangan di Lahadatul. Sama dia. Berapa minggu sudah saman TV3 dan ini dia saman yang berita dia kata saya suruh lelaki dengan lelaki kahwin. Sama Saya dia. menang lah. Sama lah. Menang lah. Dia menang. Lawan lagi. Menang lah ni dia rugi berapa banyak dan dia rugi nak bayar. Saya suruh cepat sikit pada pilihan raya dekat. Jahat. Ini fitnah. Melayu punya UMNO. Melayu punya sok apa? Orang Islam tapi hidup dengan fitnah tanpa rasa conscience, rasa tersinggung di akhirat. Ini penyakit sudah. Sebab tu saya kata nak tolong kawan-kawan kita dalam UMNO ni, boleh kalahkan dia baru dia ada insaf sikit. Benda ni hari-hari tiap malam TV3 main lagu saya. Tanya sama anak. Itu betul sebab Anwar dah kata Sabah nak hilang, itu maknanya Sabah nak diserang. Saya nyanyi macam mana? Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Dia kata itu bukti dah, itu bukti. Maknanya memang Anwar suruh orang serang supaya Sabah hilang. Bangang suruh. Saya kata 6 bulan sudah sebab ada kebangkitan rakyat. Lahadatul di Sempurna, di Keningau, di mana lagi, di Putatan, semua orang bangkit. Majlis-majlis ribu orang. Kadazan, Dusun, Murut, Melayu, Melanau, Suluk, semua orang bangkit sekarang. Jadi saya kata
Najib dah goyang. Masa tu pula dia tengah menari. Apa dia panggil? Menari kata-kata gedi-gedi. Habis kalau saya dulu naik, ingat dulu menari India, saya bukan menari, saya naik itu. Orang duduk dah saya buat lagu. Ambil dia ulang ke televisyen tu. Aku bayar buat. Ulang tiap malam. Ada pula kawan telefon ni, tu Seri, janganlah nari banyak sangat. Apa tu yang hang pun ikut dapat TV kau. Aku tak nari naik sah. Dia tunjuklah sikit gitu lah. Pakai baju macam Syarukan tu sikit. Kan itu sikit. Yang ni bila Najib dia tak kata apa. Kemudian sudah ni nak diguna ni terhadap saya. Beda-beda siasat. Pasal apa nyanyi lagu ni? Ini bukti anak takluk Sabah. Saya kata insya-Allah Pakatan Rakyat akan takluk Sabah. Saudara, saya dah beritahu tadi apa kita nak buat. Baik kondo lembu, baik ruang tentera, tapi saya nak sebut insya-Allah kita tawan Putrajaya hari ini isu angkat sumpah 24 jam dan minyak turun seluruh. Anak Melayu majoriti terutang yang belajar UiTM, belajar UKM, belajar UUM, belajar UPSI terutang PTPTN. Ya, sudah. Yang ni tanggungjawab kerajaan. Pelajaran sekolah mesti percuma. Sekolah Arab, sekolah Islam. Dan ni banyak juga sekolah menengah Islam yang Abim Ikram buat, yang swasta buat. Semua sekolah, termasuk sekolah Cina Tamil, kita bagi pendidikan percuma dan bantuan kerajaan penuh. Syarat dia baik sekolah Arab, baik sekolah Cina, baik sekolah Tamil, yang tak boleh tolak ansur, martabatkan bahasa Melayu, penguasaan bahasa Melayu. Yang tu tak tolak ansur. Yang tu saya tahu Suki dia bimbang bab tu. Saya tanya tu kita tak tolak ansur. Kamu terima syarat ni, kita bantu kamu. PTPTN tahun ini kita ambil alih, tahun ini juga kita batal hutang. Baik. UMNO kata apa? Bankrupt. Itu je modal dia. Dia dengar kita pun tak. Debat dia tak berani. Bahas dia tak berani. Lapor berita kita tidak. Yang dia tahu bankrupt. Tolong orang miskin, bankrupt. Batal PTPTN, bankrupt. Curi kontrak, tak apa. Curi lembu, okey. Saya heran pun. Saya nak bagi tahu, kita kaji sikit berapa kos. Berapa hasil satu tahun daripada minyak keseluruhannya? 80 bilion ringgit. Berapa hasil dari kelapa sawit? 70 bilion ringgit. Dua ini saja 150 bilion ringgit. Ini tak masuk cukai lain, cukai pendapatan, cukai korporat, cukai kelang, cukai hotel, tak ada. Ini dua saja 150 bilion ringgit. Berapa kos satu tahun PTPTN kalau kita batal? 6 bilion ringgit. 150 tolak 6, Najib kata bankrupt. Saya tanya Najib, belajar ilmu hisap kira-kira ni daripada Rosmah ke? Belajar pada budak sekolah 6, darjah 6. Budak darjah 6 boleh suruh kira baik. Jadi sebab itu saya yakin boleh buat. Berapa bocor rugi rasuah satu tahun? 20 bilion. Bocor tirih rasuah, buat jalan 100 juta, cah 300 juta. General kata beli senjata 200 juta, hampa ambil 300 juta. Semua ni kalau kita buat betul, kita boleh jimat 20 bilion. Saudara percaya, saudara boleh tak setuju, boleh dengar fitnah terhadap saya tiap malam, tapi saya nak beritahu, kita akan gunakan segala kuasa kita. Pimpinan PAS, pimpinan DAP, pimpinan keadilan, bab ni tak tolak ansur. Kita akan pastikan, kita hentikan rompakan dan rasuah harta rakyat dan kembalikan kepada rakyat. Ya. Yang insya-Allah. Jadi saya haraplah saudara tolong bantu kita menangkan kekuasaan Dewan-Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen
pasir salak, dan kita perlu kerjasama saudara. Dan kita ingat dalam 2-3 minggu belum pilihan lagi banyak lah video baru ke, kebutuhan baru ke. Saya tak tahu lah jantan dah, perempuan dah. Yang belum dengan lembu yang saya. Apa gelap, pengen tak pelik. Puak ni dah puak pun boleh ni. Saya kau balik kampung, saya tidur di rumah seorang tukun, tanya abang saya dulu, belakang rumah ada lembu tak? Dia kata, apa lembu tidak? Saya apa? Saya kata, tak tahu lah kalau bekas pemuda UMNO pegang mak Anwar, lembu kan UMNO. Anwar lembu. Lepas tu ambil rambut saya selek, letak atas lembu, dia mampu yang aku nak jawab. Dia fitnah ni dia jadi budaya dia. Kita kena ingat, selamatkan negara ini daripada fitnah. Selamatkan negara ini daripada kezaliman. Amin. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita. Reform!